Berhati-hati dengan hati. Bukan nak kata hati tu tak baik, tak elok. Dia baik, bagus ya. Tapi nak suruh berhati-hati, nak suruh jaga. Selama ni kita duk teringin buat sesuatu, teringin tengok sesuatu, bercakap sesuatu. Semua tu pasal apa? Keinginan, kecenderungan tu main dari bimbingan dari dalam. Jika hati tu, dalaman tu tak betul, tak elok, kotor, mati, maka parahlah hidup kita. Menyimpang jauh kita daripada redha Allah. Jauh kita dari syurga, dekat kita dengan neraka. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita rafa' pada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmatnya Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat tak terhitung yang Allah bagi, makan cukup, badan sihat, tidur lena, kebahagiaan yang kita kecap. Nikmat Allah yang tak terhitung. Moga-moga saya dan kita semua tergolong di kalangan hamba Allah yang sedar diri, yang reti untuk berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Selawat dan salam buat kekasih kita, insan agung yang kita cinta, rindu dan sayang, baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam yang kita utuskan, risalah Islam yang kita sebarkan, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tegakkan dan perjuangkan, moga-moga di hari akhirat sana nanti Nabi SAW akan tercari-cari kita untuk pilih kita di kalangan umatnya, untuk baginda berikan syafaat masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi pertama ni saya nak ucap terima kasih kepada pihak KIDAF sudi jemput saya sebagai salah seorang pengisi tazkirah. Dia ada tazkirah Zuhur saja ke malam ke apa, tak ada. Duha pun ada. Terima kasih banyak atas jemputan ini. Dan insya-Allah tak bagi tajuk kat saya kan. Baik. Takut kalau ada bagi tajuk kena sampaikan amanah tajuk tu. Jadi kalau tajuk umum, insya-Allah. Nak buat tajuk apa? Ibu-ibu, ayah-ayah nak buat tajuk apa? Saya ambil tazkirah semalam saya boleh? Semalam saya tazkirah di mana? Saya bertugas imam tarawih, jemputan imam tarawih dan juga tazkirah. Jadi insya-Allah kita boleh bawa tajuk tu. Sebab semalam masa pendek tazkirah tarawih saja. Poin tak habis. Jemaah marah. Jadi ini ada masa insya-Allah. Berapa lama sini? Sejam. Sejam lebih kurang. Baik. Tajuk kita petang ni, tajuk mungkin nampak simple. Berhati-hati dengan hati.
tajuk kita, berhati-hati dengan hati. Faham tak tajuk tu? Faham tak? Faham. Okey, wallahu a'lam. Habis boleh balik. Dah faham dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita dalam hidup ni, kita lalui apa saja, buat apa saja, khususnya kita duduk dalam bulan yang mulia Ramadan ini. Saban tahun kesempatan Allah bagi duduk dengan Ramadan. Kita dengan ibadah kita, Al-Qurannya, semayangnya, puasanya, apa pun yang kita buat, Allah bila bagi, Allah nak hasil. Ni puasa ni, Allah bagi ayat yang kita pun dah hafal, ayat pasal puasa, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah bagi Ramadan, Allah bagi puasa bukan bagi saja. Dia tak bagi saja, dia habaq, ada tujuan dia bagi. Tu di hujung ayat Allah sebut, wahai orang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana difardukan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya. Jangan terjemah moga-moga. Nah, ulama tafsir dia tak terjemah, dia tak tafsirkan ayat tersebut dengan moga-moga. Moga-moga kamu jadi orang bertakwa. Bukan moga-moga. Kita mengaji bahasa Arab. Kita mengaji bahasa Arab, kaedah bahasa. La'allakum tu kan. La'allakum tu kamu. La'alla tu maksud dia apa? Litaraji wa tawaqqu'i. La'alla. Hasilnya. Mesti. Jadi terjemah betul. Supaya. Bukan moga-moga. Wahai orang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana difardukan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Kalau moga-moga ni boleh pilih. Kalau moga-moga ikut hang nak jadi apa? Tu moga-moga. Nah. Walau mungkin kita baca terjemahan, kita jumpa terjemahan itu tulis moga-moga, tapi kalau kita mengaji Arab, la'alla litaraji wa tawaqqu, pengharapan apa nak ada kat situ. Jadi siapa yang nak guna Ramadan dan dapat ibadah puasa, dia akan puasa tu bentuk dia jadi orang bertakwa. Siapa yang bila baca Quran dia berasa, siapa yang bila dia buat ibadah apa-apa dia berasa orang yang lagu mana? Mereka yang bawa penghayatan. Allah bagi apa-apa kat kita, Allah nak kita menghayati. Apa erti sembahyang yang khusyuk? Orang yang bila sembahyang dia menghayati sembahyang dia. Maka kunci nak menghayati sesuatu ibadah kita adalah dengan tajuk apa kita ni? Hati. Hati kita adalah kita punya driver. Kita punya steering, kita punya handle. Ni tajuk ni penting. Dengar tajuk macam remeh. Nak bercakap tentang hati, soal hati. Ni nak bawa bak jiwang ke apa ustaz ni? Bak cintan-cintun ke apa? Bukan. Nabi sebut dalam hadis yang masyhur. Semua pun dah hafal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, wahai umatku, ketahuilah pada jasad kita manusia ada seketui darah. Idza saluhal jasadu kullu. Bila elok ketui darah tu, eloklah seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh yang elok tu apa dia? Hujung rambut sampai hujung kaki. Mata kita duk guna tengok apa? Kita tengok perkara yang elok. Telinga kita suka dengar perkara lagu mana? Lidah kita bercakap pasal apa? Tajuk apa? Tangan kita duk buat kerja apa? Kaki kita duk melangkah tempat lagu mana? Idza saluhat, ketui darah tu bila elok seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat, kata Nabi SAW, bila rosak ketui darah tu, fasadal jasadu kulluh, rosak habis semua tubuh kita. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahawa ketul darah itu adalah hati, kata Nabi SAW. Islam, Quran, hadis
Pertegahkan dekat kita, peringat dekat kita, suruh nampak, suruh sedar, suruh faham. Tolonglah ambil berat tentang satu anggota yang Allah bagi pada tubuh kita, organ dalaman kita, yang ianya salah satu dari 3 elemen yang Allah bagi, iaitulah spiritual, hati. Kita kan Allah buat ada 3 elemen. Kita manusia, ciptaan yang sempurna, yang indah, yang cantik yang Allah bagi mai. Ni kita manusia. Ada 3 elemen. Allah sebut dalam Al-Quran, surah At-Tin, surah ke-95 dalam Quran, juzuk 30. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat keempat apa dia? Sambung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa maksud dia? Demi sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Indahnya, cantiknya, sempurnanya Allah buat pada manusia. Kejadian yang sempurna, yang indah, yang cantik. Allah kata, kejadian yang terbaik. Dalam semua makhluk, tak ada lawan manusia. Malaikat, dia taat pada Allah 100% pasal apa? Pasal Allah bagi kat dia iman, tapi dia tak ada nafsu. Salah satu daripada fitrah yang Allah buat kat kita manusia, yang ada salah satunya nafsu. Jadi yang sempurna pada manusia yang Allah buat itu ada 3 elemen, 3 unsur. Yang pertama apa dia? Fizikal, jasmani kita. 3 elemen manusia ni, pertama fizikal, jasmani. Jasmani itu bahasa Arab tau, kita pun guna bahasa Melayu. Jasad pun bahasa Arab, kita guna bahasa Melayu. Fizikal, jasmani, tubuh badan. Allah buat daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tangan, telinga, kaki, semua, hidung, mulut, semua ni. Yang kedua, elemen yang kedua Allah bagi kat kita, apa dia? Mental, akal fikiran. Dan yang ketiga yang Allah bagi mai kat kita, yang kita bercakap tajuk dia petang ni, spiritual, hati, dalaman kita, rohani kita. Rohani mana rohani? Tu cuan ni. Dalaman kita yang Allah buat. Okey. Dalam 3 ni, hak kita bercakap petang ni, tajuk pasal hati, dalaman kita. Kenapa sebut rohani? Ruhaniyah, dalaman. Baik. Bila dah faham tadi, yang kita nak bawa tajuk hati ni, nak tahu pasal hati ni, bila dah faham, Nabi peringat dekat kita untuk nampak hati itu adalah malikul jawarih, raja bagi anggota. Hati itu apa dia? Raja bagi anggota. Tu yang saya sebut awal tadi, driver kita, steering kita, handle kita. Kita corner pergi mana, dia bawa. Dia kontrol. Hati kita ni dia kontrol. Enjin utama tu duduk tang ni, hati ni. Tu yang Nabi kata dalam hadis, bila dia baik, dia elok, dia bawa kita ke arah yang elok. Mata kita selama ni teringin tengok apa? Hati. Kecenderungan kita, semua tu mai dari hati. Baik kita pada sesuatu, baik seseorang pada amal dia, pada akhlak dia, semua pasal hati dia baik, hati dia elok. Jahat seseorang, tak eloknya seseorang, akhlak tak baiknya seseorang, kerana hati. Hati manusia ni ada 3 jenis. Hati manusia ada 3 jenis. Yang pertama, hati yang bersih. Tiga jenis hati manusia. Yang pertama, hati yang bersih. Bila kata hati bersih, tindak tanduk daripada tubuh tersebut,
ke arah yang baik, ke arah yang elok. Sebab Nabi dah kata, hati bila elok, semua hak dia buat semua elok-elok. Kita boleh tengok alim ulama, orang-orang soleh, para awliya illah, mereka yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Sifatnya, sikapnya, akhlaknya, pandangan matanya, apa yang dia teringin dengar, lidah dia, mulut dia, bila dia bercakap tentang apa, tajuk apa yang dia tak mau cakap, tajuk apa yang dia teringin cakap, tangan dia nak buat kerja, cara dia, muamalah dia dengan orang, tempat yang dia duduk pi, kaki dia duduk buat pi tak mana, semuanya elok-elok, indah-indah, yang Allah redha, yang Allah suka belaka, yang mendatangkan pahala belaka, yang semuanya mengelak dari dosa. Pasal apa? Pasal hati. Hati kalau bersih, apa yang hebatnya, apa yang istimewanya? Hati manusia ni kalau bersih, apa special, apa istimewa dia? Hati kalau terlalu bersih, pandangannya tepat kehendak Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, biasa dengar tak lagu? Biasa dengar kumpulan nasyid Hijaz? Hijaz biasa dengar. Hijaz ni lagu kumpulan nasyid lama, mesti biasa dengar. Nah, tak silap Hijaz biasa main sini juga Akidaf. Sebab saya rasa saya biasa main sini dengan Hijaz, kan? Nah, saya ingat duk sembang lama dengan depa dalam ni ke apa, dengan Abang Munif dan kawan-kawan Abang Isman. Dalam lagu Hijaz ada satu tajuk lagu, Pandangan Mata. Bahan ni boleh cari. Lirik dia elok untuk dengar. Sebab dia lagu-lagu lama, dia okey. Muzik dia tak bergoncang sangat, kan? Pandangan Mata dalam lagu, salah satu lagu Hijaz. Tengok awal-awal lagu tu. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Bisa dengar lagu tu? Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Nampak ayat-ayat dia? Tu saya kata cari lagu tu bukan nak suruh dengar lagu banyak. Nak suruh, kan bila nasyid ada dakwah dia, ada terbiah dalam tu. Lirik-lirik pula, lirik-lirik yang elok. Dia bawa kepada apa lagu-lagu tu? Nak suruh faham, kita dalam hidup selama ni yang kita duk buat apa-apa, pandangan mata selalu melulu, pandangan akal selalu tersalah. Lirik lagu tu. Minta maaf, pandangan mata selalu menipu. Bukan melulu. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. 3 jenis hati yang kita sebut asal. Jenis yang pertama, hati yang bersih. Alim ulama orang soleh, cuba kita pernah duduk dengan mereka, berbincang, mencari penyelesaian, solusi, keputusan, duduk dengan mereka. Kadang-kadang kita berasa pandangan yang mereka bagi, keputusan yang mereka buat, kita tak berapa nak setuju. Kita rasa, pasal apa lagu tu rasa tak berapa sesuai. Mereka nampak cara mereka, kita nampak cara kita. Tadi salah satu dalam lirik lagu dia kata apa?
Hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Ada hijab yang dah tertutup kerana kita dosa banyak, hati kotor, kita tak nampak di ke depan-depan nak jadi apa. Maka kita rasa lagu ni ikut cara terbaik. Namun mereka yang Allah pilih, yang dekat dengan Allah, hatinya bersih. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Kenapa keputusan mereka indah, cantik? Dan itu yang terbaik. Sebab view dia, pandangan dia jauh. Allah buka. Ia dibimbing hati yang bersih, dan hati bila bersih, dibimbing oleh penilaian dan pandangan Allah. Pasal apa orang baik-baik, orang soleh, alim ulama, tutup guru, semua lagu tu, cara mereka indah, akhlak semua tu, pasal apa? Hati dia bimbing lagu tu. Ini jenis hati pertama, hati bersih. Jenis hati yang kedua, hati yang kotor atau hati yang rosak. Jenis hati yang kedua, hati yang kotor atau hati yang rosak. Ada masa boleh pakai, ada masa tak boleh pakai. Yang Nabi duk sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, iman kita yang kita ni tak maksum, tak lekang dari dosa. Yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus. Graf iman kita bertambah berkurang. Ada hari iman kita mencanak naik, maknanya masa tu nafsu kalah. Ada hari iman kita jatuh, maknanya hari tu nafsu menang. Yang Nabi kata pagi beriman, petang kufur, malam beriman, esok kufur balik. Pasal iman kita. Tempat iman dan nafsu itu hati. Jenis hati yang kedua, hati yang kotor, hati yang rosak. Ada something yang wrong, yang tak kena dekat dia. Kalau kita tertanya-tanya kenapa ada masa kita macam tu naik turun, ada masa berasa nak buat baik, ada masa dia berasa nak bersembang, nak terlibat dengan perkara yang mendatangkan dosa. Pasal apa? Boleh jadi kita duduk posisi hati yang kedua. Na'udzubillah. Hati yang rosak atau hati yang kotor. Adapun jenis hati yang ketiga. Jenis hati yang ketiga, kata ulama, hati yang mati. Wal'ayazubillah. Dia lebih parah, lebih teruk daripada yang kedua. Hati ketiga, hati yang mati. Apa maksud hati yang mati beza dengan yang kedua tadi? Kereta kalau aksiden sikit boleh repair. Kan? Kereta kalau aksiden parah, teruk dah, hancur teruk, dia panggil apa istilah dia? Total loss. Boleh hantar bengkel balik ya? Boleh pakai lah. Pergi tanya pomen nak repair ni aksiden. Nak repair apa? Hang boleh jual buat besi buruk aja kereta ni. Sebab total loss, rosak penuh dah. Repair pun naik sekali lagi, dia kurung-kerang. Kita nak kona kanan, dia kona kiri. Kita nak tekan 20, dia pergi 60. Tak betul dah. Itu yang ketiga, hati yang mati. Kita bila nak kenal pasti hati kita, saya teringin nak tahu hati saya duduk tang mana, saya duduk kategori mana. Kita semua nak tahu sebab Nabi dah peringat ni. Islam, Quran, hadis dah ajak suruh nampak, suruh faham hati tu penting. Ambil berat pasal hati tu penting. Sebab tu tajuk kita apa tak Sat? Apa tajuk kita? Berhati-hati dengan hati. Bukan nak kata hati tu tak baik, tak elok. Dia baik, bagus ya. Tapi nak suruh berhati-hati, nak suruh jaga. Selama ni kita duk teringin buat sesuatu, teringin tengok sesuatu, bercakap sesuatu. Semua tu pasal apa? Keinginan, kecenderungan tu main dari bimbingan dari dalam. Jika hati tu, dalaman tu tak betul, tak elok, kotor, mati, maka parahlah hidup kita. Menyimpang jauh kita daripada redha Allah. Jauh kita dari syurga, dekat kita dengan neraka. Na'udzubillah. Bila kita nak kenal pasti hati, Imam Al-Ghazali rahimahullah ada ajak. Carilah hati kamu pada 3 tempat, kata Imam Ghazali. Carilah hati kamu pada 3 tempat. 3 tempat atau 3 keadaan. Kita nak kenal hati, nak cari hati. Cari bagi jumpa.
Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali nama dia apa? Duk panggil Ghazali lagu tu. Imam Syafi'i lah. Semua tu bukan nama dia, akan gelaran. Ada gelaran dia ambil daripada nama tempat, ada gelaran dia ambil daripada keturunan. Al-Ghazali gelaran daripada keturunan. Nama dia ada satu lagi gelaran, Abu Hamid. Abu Hamid. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ayah buh nama anak sama dengan nama ayah. Satu pasal nama yang afdal, tidak? Nak letak nama anak kan, kalau anak lelaki Nabi sebut kan, Abdullah, Abdul Rahman, Muhammad. 3 nama yang Nabi sebut dalam hadis yang elok. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata, carilah hati kamu pada 3 tempat sebab nak tahu hati. Yang pertama, carilah hati kamu ketika sedang solat, masa semayang. Lagu mana kata nak cari hati masa semayang? Masa semayang berasa dak insaf. Masa semayang berasa dak menyembah Allah. Masa semayang muhasabah dak, teringat dak dosa kita ni teruk, kita ni kerdil depan Allah, berasa dak benda tu. Tu maksud Imam Ghazali kata cari hati. Sebab tu Islam tuntut kepada kita semayang, tolonglah bagi ada khusyuk. Allah bila habaq ciri orang berjaya dalam Quran, Allah tak kata orang tu semayang saja. Surah Al-Mu'minun ayat pertama dan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sambung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjaya orang beriman. Siapa yang nak berjaya? Kita nak tak tergolong di kalangan orang berjaya? Allah datangkan ciri dia. Quran ajak ciri dia. Apa ciri pertama? Dia mesti orang beriman. Qad aflaha, sesungguhnya telah berjaya al-mu'minun. Orang tu mesti beriman. Apa lagi? Ciri orang beriman tu apa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang pada semayang dia khusyuk. Apa maksud semayang khusyuk? Semayang yang ada penghayatan. Apa maksud semayang yang khusyuk? Semayang, bila semayang tu dia sedar diri. Dia semayang tu dia berasa nikmat, lazat dengan semayang dia. Sebab tu ulama ajar antara cara kita nak kenal hubungan kita dengan Allah. Nak tahu tak? Saya nak tahu saya dengan Allah. Kita semua nak tahu kita dengan Allah lagu mana. Jauh ke dekat? Baik ke tak baik hubungan kita dengan Allah? Tengok semayang. Siapa yang semayang dia tak puas, cantiknya hubungan dia dengan Allah. Semayang dia berasa nikmat, berasa lazat, seronok, cantik hubungan dia dengan Allah. Tapi siapa yang semayang dia berasa rimah, tak sabar nak habis, bila masuk waktu je dia, oh masuk pula dah, masuk waktu dah. Dia tengah duk buat kerja, masuk waktu semayang. Macam waktu semayang tu ganggu dia pula. Wa'iyyazubillah. Nak kenal hubungan kita dengan Allah, tengok kita dengan semayang. Siapa yang ambil berat pasal semayang, semayang tu ringan bagi dia. Tapi siapa yang ambil ringan pasal semayang, semayang tu berat bagi dia. Orang yang ambil berat dengan semayang, ambil berat pasal semayang, bila dia semayang, dia sendiri pergi cari semayang, tak ada untuk bila laungkan azan, dia dah ready nak semayang. Bila semayang dia cari yang terbaik, tak puas semayang seorang, serba salahnya semayang, tak semayang awal waktu. Semayang dia cuba buat yang terbaik, hak sunat-sunat semua, posisinya, gerak-gerinya dalam semayang. Tamakninah yang Nabi tuntut dalam semayang, yang Nabi kata seteruk-teruk pencuri adalah pencuri dalam semayang. Semayangnya macam, kalau kita kata, kita istilahnya patuk ayam. Ayam patuk ke patuk ayam? Ayam patuk. Okeylah, saya terima. Saya salah. Bukan patuk ayam, ayam patuk no. Kan dia bila masa dia berhenti, masa dia patuk tu dia berhenti bila? Semayang kita ada gerak-geri, waktu qiyamnya, waktu rokoknya, yang i'tidalnya, turun pergi sujudnya, terus sujudnya. Setiap perbuatan kena ada tamak ninah.
Itma'anna, tenang. Tuma'ninah ni orang tanya, tuma'ninah tu apa dia? Macam nama orang ke? Ada. Tuma'ninah ni maksud dia tenang. Daripada kata asal dia, itma'anna. Tuma'ninatan. Tuma'ninah tenang. Dah berhenti sat. Rukuk berhenti sat. Tenang, bertenang. Dengan qadar dia berapa lama? Sekadar sebutan subhanallah. Kalau subhanallah kita sebut 1 saat, 1 saat setengah lah tuma'ninah tu. Jadi itu semayang. Kita nak kenal hubungan kita dengan Allah. Imam Ghazali kata nak cari hati, tempat pertama untuk cari hati, cari masa semayang. Berasa tak? Sentap tak? Pedih tak? Boleh insaf tak? Jadi bila kata semayang kena ada khusyuk. Antara kunci penting bila nak ada khusyuk. Ni pasal benda senang nampak daripada luaran, pada zahir. Yang saya boleh pesan kat saya dan kita semua, jalan nak menuju khusyuk mesti ada khudu'. Jalan nak menuju khusyuk mesti ada khudu'. Khudu' ni lagu mana? Kalau eja kod Arab dia kha, dad, waw, ain. Kalau kod Rumi tu KHU, DHU, koma atas. Apostrofis atas tu, koma atas. Khudu'. Khudu' maksud dia apa? Kesopanan dalam tindak tanduk, dalam gerak-geri semayang. Mustahil orang tu bila dia Allahu Akbar, ya Allah Alhamdulillah, tangan duk berayun-rayun, kepala tengok atas, kan? Langu tu lama ajak. Sunat kita semayang mata tengok tempat sujud. Pasal apa? Kita tunduk. Apa hikmah sebab sunat tengok tempat sujud? Pasal kita tunduk. Bila tunduk tak nampak banyak sangat depan. Ni kalau kepala langut tengok depan kita macam-macam. Orang perempuan nampak tak apa, telekung putih belakang. Ni orang lelaki semayang kan tulis apa belakang baju. Inginkan servis aircon termurah, hubungi saya. Keluar macam-macam iklan. Habuh Facebooknya, habuh ni macam-macam. Sebab tu hukum dia makruh. Kita pakai baju ada tulisan kat belakang, boleh mengganggu orang. Dan benda-benda apa sahaja yang menarik perhatian, warna yang melampau atau corak yang melampau. Makruh. Tak jatuh dosa, makruh. Makruh ni sesuatu yang sunat atas kita, elok. Itu khudu'. Nak dapat khusyuk dalam semayang, kena ada khudu'. Gerak-geri sopan yang Nabi kata tuma'ninah tu kan. Nabi punya petegah kan bab tuma'ninah ni. Pasal kata Nabi kata seteruk-teruk pencuri dalam semayang tu. Ingat tak sahabat Nabi, dia masuk dalam masjid, dia semayang. Nabi dengan sahabat lain tengah duduk. Sahabat lain duduk dengan Nabi SAW. Sahabat tu baru masuk, baru sampai, dia semayang. Nabi tengok dia, Nabi duduk perhati kat dia semayang. Dia sudah semayang, dia nak main duduk sekali dengan sahabat-sahabat lain nak duduk dengan Nabi. Nabi kata kat dia apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hampi balik, semayang balik. Tadi tu hang bukan semayang pun, Nabi kata kat dia. Dia pun tersedang Nabi tegur, dia pergi balik, dia semayang balik. Dah sudah semayang, dia main balik kat Nabi. Nabi kata lagi sekali, irji' pergi kembali, pergi patah balik pergi sana. Fasalli, semayang balik. Fa innaka lam tusalli. Tadi kamu tak semayang pun. Sampai 3 kali Nabi tegur. Akhirnya dia surrender. Dia tak tahu salah kat mana. Maka Nabi perjelaskan dekat dia yang kita sebut tadi. Semayang, biar ada berhenti, ada tenang. Dan itulah khudu'. Kita sudi angkat takbir. Ni angkat takbir malah Allah Akbar. Angkat takbir malah-malah. Itu tak ada khudu'. Bila tak ada khudu', mustahil nak datang khusyuk. Banyak lagi aspek lain untuk dapat khusyuk. Faham makna, bayangkan dosa. Banyak cara lain nak dapat khusyuk. Salah satu syarat nak dapat khusyuk yang ni mesti ada khudu', kesopanan dalam kita semayang. Posisi kita nak turun. Nabi kata bila sujud, ingat salah satu ayat sabda Nabi SAW, bila Nabi kata bila sujud, iza sajadta famakkin jabhataka fil ardi wala tanqur naqra. Bila sujud, letak dai tu elok-elok. Famakkin jabhataka fil ard, letak dai tu elok-elok, jangan letak hentak pun jangan. Kan budak-budak ni suka kena pula semayang surau kayu. Kan surau kampung kan, lah ni tak ada simen belakang cari pasal. Hilang 2 juzuk tu kalau budak-budak hafal Quran, pergi hentuk kepala aku tu. Letak kepala kan kedegung.
Dia surau kayu, surau kampung ni antara pengalaman ataupun kenangan kan. Lah ni kan jarang nak jumpa. Saya dalam Ramadan ni ada juga tempat jemputan saya, surau-surau kampung. Pergi juga seronok bila kita sembahyang tarawih, lagi bunyi dua bunyi yang kita rindu masa kecil-kecil dulu kan, duk main kat kampung kan. Bunyi apa? Bunyi gedegung tu masa letak lutut dengan masa letak kepala. Tapi orang tua-tua tak bunyilah letak kepala tu. Budak-budak dia suka gedegung-gedegung. Rupanya Nabi sebut dalam hadis, bila sujud, idza sajadta famakin jabhatak fil ard. Letak dahi tu elok-elok masa sujud. Wala tangqur naqra. Jangan kamu hentak pun jangan, letak kuat-kuat pun jangan, pedar tahan pun jangan. Pedar faham pedar. Orang utara belakang ni faham pedar. Pedar ni kan kita jaga kan. Maknanya kita beban letak kat tangan, beban dekat kepala untuk letak elok-elok, tak letak. Macam nak letak tak letak aku tu. Maknanya kalau kata bulu kapek tu tebal, kita letak dahi tu tak tenggelam bulu tu, tak rapat. Tak berapa nak letak. Tu pun tak mau. Banyaknya hadis yang Nabi cakap, Nabi cerita, Nabi ajak tentang perbuatan dalam solat. Itu khudu'. Baik, pergi balik kata-kata Imam Al-Ghazali tadi. Cari hati pada 3 tempat. Yang pertama, cari hati masa semayang. Lagu mana nak tahu cari hati masa semayang? Kita kata tadi, kita ada khusyuk, kita sedar, kita semayang tu kita terbayang dosa, kita muhasabah, sungguh-sungguh berasa menyembah Allah. Seperti yang disebut Nabi dalam hadis, apa ni, malaikat Jibril datang kat Nabi tu kan, yang hadis yang masyhur daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang apa, akhbirni 'anil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Sembah Allah berasa Allah dekat depan. Namun Imam Al-Ghazali kata apa? Seandainya jika kamu tidak temui hati kamu ketika sedang solat, masa semayang tak berasa, semayang rimah, semayang tak sabar nak habis, semayang tahu-tahu tak ada apa, sedangkan benda tu pantang di sisi Allah. Kan kita sebut di awal tadi, Allah bagi apa-apa ibadah, apa-apa benda yang Allah nak didik kita, Allah nak hasil, Allah nak kita dapat. Allah tak mau kita tu tak dapat apa, tak mau. Sebab tu kita keluar daripada puasa ni tak dapat apa-apa daripada Ramadan, daripada puasa yang kita lalui, kita celaka. Doa Jibril kat telinga Nabi tu, ingat hadis tu? Kan hadis yang Nabi nak naik atas mimbar tu, famous kan cerita tu. Nabi naik atas mimbar, Nabi Jibril datang bisikkan 3 doa di telinga Nabi SAW, dan Nabi aminkan setiap 3 doa itu. Salah satu daripada 3 doa tu apa dia? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfallah. Celakalah umat kamu wahai Muhammad, mereka yang diberi kesempatan dapat Ramadan, bila Ramadan berlalu pergi, mereka tak dapat apa-apa pun keampunan rahmat yang Allah sediakan dalam Ramadan. Celaka mereka. Didoa oleh ketua segala malaikat, Jibril alaihi salam. Diaminkan oleh ketua segala manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan apa? Diaminkan apa? Celaka kepada orang yang dapat Ramadan tapi tak dapat apa-apa pun daripada Ramadan. Sia-sia. Dalam Quran lagi jelas tentang solat. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un kita hafal. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Celakalah orang yang semayang. Dah semayang dah pun Allah kata celaka lagi. Siapa yang bila dah semayang kena kata celaka ni? Allah sebut dalam Quran ni. Sambung ayat tu. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang bila semayang dia tak dapat apa pun daripada semayang melainkan perkara lalai saja. Luar semayang pun dia main, dia ralik. Duduk dalam semayang pun dia ralik, dia main. Bagi salam tu kira tak ada apa. Sebab tu dia ajak kepada kita jangan terus bangkit lepas semayang. Lepas semayang jangan terus bangkit. Adab kita, masa kita dengan Allah tak banyak, kita sibuk dengan dunia kita, urusan harian kita. Tiba-tiba habis semayang kira nak keluar dah. Kurang-kurang sampai apa yang diajak sunnah Nabi, tak akan bangun, tak akan berpaling, tak akan tukar posisi dari tempat solat bila sampai kepada wirid apa? Allahumma antas salam. Sibuk lagu mana pun, kalau nak pergi ke mana pun, nak segera ke apa, sakit perut tak tahan, nak terberak ke apa, tahan zat sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bangkit bi. Kalau kalut. Kalau tak kalut, duduk pergi perhabis sampai doa apa semua. Nak tunjuk kata kita dengan semayang tu tak cukup pun.
Tak cukup. Itu yang Allah kata, celaka orang yang semayang. Sebab apa? Bila semayang, semayang tak ubah dia pun. Semayang tak perbetul dia pun. Sedangkan tujuan Allah bagi semayang untuk apa? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya solat itu cegah kita, jaga kita, perbetul kita, halang kita daripada terjebak, terlibat, ikut perkara keji, perkara mungkar. Pantang Allah bila dia bagi apa-apa, kita tak ambil dengan betul. Itu pantang Allah. Itu yang Ramadan kita boleh jadi celaka bila kita tak dapat apa-apa. Begitu juga dengan ibadah lain. Jadi bila kita tak dapat, Imam Ghazali kata, dah cari hati masa semayang tak jumpa, maka carilah hati kamu di tempat yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, iaitu ketika sedang membaca Al-Quran. Seandainya kamu tak temui hati kamu ketika sedang solat, maka carilah hati kamu ketika sedang membaca Al-Quran. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Quran ni surat dari Allah. Allah nak berbicara dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Cara dia nak habaq apa-apa kat kita duduk dalam tu. Sebab tu Al-Quran itu pangkat Al-Quran. Al-Quran tu kita kata, Al-Quran dia bukan makhluk, dia kalamullah, kata-kata Allah. Yang Nabi sebut, yang Allah sebut dalam Al-Quran, saya lupa surah dia, ayat dia. Allah sebut dalam Al-Quran keluhan Nabi kepada Allah. Rasulullah SAW bila mengeluh kepada Allah, waqala ar-rasul, Allah kata, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahul azim. Saya ingat dah surah Al-Furqan ayat 30. Waqala ar-rasul, Allah kata, telah berkata Rasul. Rasul mai bagi tahu kat aku. Rasul aku mai mengadu kat aku, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, umat aku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang diabaikan. Mahjuran, hadzal Quran mahjura. Mahjura ni satu perlembagaan yang terabai. Apa perlembagaan? Panduan hidup. Allah bagi Quran untuk kita faham, kita tengok, kita faham, kita dapat apa yang Quran nak ajak kepada kita. Imam Ghazali kata tak dapat, tak jumpa hati masa semayang. Cari hati dalam semayang tak jumpa, carilah hati masa baca Quran. Patut boleh hadir, sentak, pedih, terasa bila baca Quran. Sebab itu tujuan Allah bagi Quran. Macam mana boleh sentak, boleh terasa bila baca Quran? Hati boleh hadir. Macam mana? Sebab bahasa-bahasa, cerita-cerita yang Allah bagi dalam Quran. Allah cerita tentang azab, nerakanya, bala yang Allah letak atas dunianya, kemurkaan Allah. Allah cerita tentang syurga, nikmat. Allah cerita tentang kemurkaan Allah. Allah juga cerita tentang kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba dia. Allah cerita juga pasal kiamat. Macam-macam yang ada dalam Quran. Tiba-tiba kita baca Quran tak berasa apa. Imam Ghazali kata mesti berasa. Cari hati kita masa baca Quran. Imam Ghazali juga pernah mengungkapkan satu ayat tentang Al-Quran. Apa dia Imam Ghazali kata? Bila membaca Al-Quran, cubalah menangis. Seandainya kamu tak mampu menangis ketika membaca Al-Quran, maka berpura-puralah menangis. Dan tangisilah untuk kepura-puraanmu itu. Allah, pedih. Bila baca Quran, cuba bagi menangis. Bila tak mampu menangis masa baca Quran, buat-buatlah menangis. Teran bagi keluar air mata. Dan selepas pada tu menangis balik untuk hak buat-buat tadi. Faham tak? Ayatlah tu faham tak? Menangis balik bagi hak buat-buat tadi. Maknanya nak abang apa? Menangis hak lah tu, menangis balik bagi hak buat. Nak abang kata hinanya kita. Nak menangis terpaksa buat-buat, terpaksa teran. Kita diajak, bagilah pernah menitih air mata untuk 3 perkara. Kebetulan dah sebut pasal Quran kan. Atas dunia ni, ibu ayah, sahabat-sahabat,
hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum pejam mata, sebelum Allah ambil nyawa kita, pastikan bagi kita pernah menitik air mata untuk 3 keadaan ni. Pertama, masa semayang, sama agak macam hati tadi. Bila semayang, tolong bagi pernah menangis, bagi pernah keluar air mata. Jangan teriak sagi batai semayang. Teriak ni dia menghadirkan apa? Esakkan tangisan. Esakkan tu kan batai semayang tu. Menangis tak apa, keluar air mata. Keluar air mata. Lagu tu tak apa. Jangan menangis teriak yang teresak-esak tu batai semayang. Bagi pernah menangis. Ulama kata 3 perkara ni bagilah kita pernah menitih air mata atas dunia ni sebelum kita pejam mata. Kenapa penting menitih air mata? Kenapa penting? Air mata taubat, air mata insaf, air mata penghayatan kepada ibadah, itu salah satu yang boleh padam api neraka. Air mata kena keluar. Air mata itu titisannya, keluarnya ia menzahirkan apa yang terbuku di dalam. Tajuk kita kan pasal dalam hati. Tanda hati hidup, tanda hati masih boleh pakai, air mata keluar. Tu ulama kata bagi pernah menangis 3 keadaan. Pertama, masa semayang. Kalau selama ni tak pernah pun menitik air mata masa semayang, tak pernah menangis, cari waktu terbaik. Mustahil waktu terbaik ni tak boleh keluar air mata. Waktu bila? Qiyamul Lail. Kita tahajud, bangun tengah malam. Masa tu orang lain duduk dalam selimut, kita boleh bangun. Masa tu suasana sangat sunyi. Bila kita semayang malam, kita rasa kita dengar suara kita aja. Dialog kita dengan Allah, merintih kita depan Allah, bayangkan dosa. Mustahil air mata tak keluar masa tu. InsyaAllah hati yang ada sekelumit iman, dah sudi bangun tengah malam, InsyaAllah air mata keluar. Tolong bagi pernah keluar air mata bila semayang. Tak dapat setiap kali semayang, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali, bagilah pernah ada menangis masa semayang. Tak dapat 3 tahun sekali. Tak dapat sebelum pejam mata, pastikan bagi pernah dapat dalam seumur hidup, walau sekali. Yang kedua, bagilah pernah menangis ketika membaca Al-Quran. Yang niat dasar ni kita kata ni, Imam Ghazali kata, bila baca Quran bagilah menangis. Yang ulama kata kat kita, yang kedua, bagi pernah menangis masa baca Quran. Hak tadi, carilah hati kamu, Imam Ghazali kata, pada tempat yang kedua ketika membaca Quran. Yang Imam Ghazali kata pesan suruh menangis masa baca Quran. Lagu mana nak main rasa tu? Kita dah sebut tadi, dalam Quran ada macam-macam cerita. Ustaz, kami orang Melayu, Quran bahasa Arab kami baca je, tak faham bahasa Arab. Saya nak tanya ibu-ibu, ayah-ayah, tengok tak cerita Kabi Kushi Kabi Gem? Tengok tak Kush-Kush Hotahi Dilwale Carole? Bisa tengok? Alhamdulillah, dalam ni semua pencinta ilmu tak tengok cerita lagu tu. Maknanya hak bagi kuliah ni lah yang tengok. Hak tengok cerita Kabi Kushi ke cerita apalah, sok-sek, berambu air mata. Pegang tisu kat tangan, peluk bantai sebelah, pegang tisu. Tisu nak buat apa? Lap 2 jenis air mata dengan air hidung. Bila tanya, pasal apa hang sedih? Hang tengok cerita ni pasal apa sedih? Itulah, kesian anak tu, ayah dia tak mengaku anak. Oh, hang faham tu. Hang duk teriak sedih ni pasal hang faham. Hang boleh cakap Hindustan tu. Dah aku tak reti. Habis tu macam mana hang boleh tahu kata ayah tak mengaku anak lah apa semua? Tu ada subtitle. Quran tak ada subtitle kah? Quran tak ada terjemahan kah? Yang kita kata alasannya kita tak faham bahasa Arab, maka tak tahu maksud, tak reti nak menangis, tak reti nak menghayati masa baca Quran. Al-Quran dah ada terjemahan macam-macam bahasa. Baru ni sahabat saya, Ustaz Adam Lawrence, mengusahakan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Iban. Dah serah kepada JAKIM dah.
Ya. Dia duduk di sana Sarawak, dia suku Iban, keturunan pahlawan Melaka tu. Dia mu'alaf tu, Ustaz Adam Lawrence. Kalau dalam media sosial ni orang cari dia antaranya pasal besi. Nak buat pisau, dia pernah hadiahkan pisau kat alim ulama' tutup guru untuk buat sembelih apa semua. Dia ni orang yang ahli juga dalam bidang tu, bidang besi ni, pertukangan besi. Baik. Jadi tu bagi nampak. Nah, 3 perkara bagi pernah menangis. Kita banyak 3 ni. Ni pihak menangis ni dulu. Hak hati tu Ustaz. Pertama, bagilah menangis masa semayang. Yang kedua, bagilah pernah menangis dalam hidup masa baca Quran. Yang ketiga, ulama minta bagi pernahlah kita menangis ketika teringatkan Nabi SAW. Bila teringatkan Nabi, bagi pernah menangis. Itu yang ketiga. 3 perkara ni bagi pernah menangis atas dunia. Sebab ia menjadi hujah di akhirat. Kita bercakap nak syafaat Nabi SAW. Semua kita nak. Awal tadi muqaddimah saya sebut. Dengan solawat kita, dengan sunnah kita, dengan risalah Islam yang kita sebar, moga-moga hari akhirat Nabi cari kita bagi syafaat dekat kita. Tolonglah saya sedar diri, kita semua tolonglah sedar diri. Sedang apa? Seandainya atas dunia ni ayak mata tak pernah menitik pun untuk Nabi SAW, layakkah kita dapat syafaat? Berhakkah kita dapat syafaat? Tanda cinta agung kita kepada Nabi, kita selawat apa semua tu. Kan Nabi kata, aku kenal umat aku di hari akhirat dengan 2 tanda. Yang pertama, lidahnya yang basah, yang sering berselawat dekat aku. Yang kedua, melalui anggota wuduknya. Yang bila dia berwuduk, dia ikhlas. Wajahnya, tangannya, anggota wuduknya bercahaya. Ghurran muhajjalin, disebut dalam hadis. Itu dah cukup. Itu dah ada tanda. Tapi satu tanda besar ini, iaitu apa? Kita menangis. Duk selawat, keluar air mata. Dengar kisah perang Nabi, ustaz-ustazah, alim ulama' tutup guru cerita tentang Rasulullah SAW. Kita terbayangkan Nabi SAW, keluar air mata, bagi keluar. Tak dapat setiap kali teringat, bagilah pernah seminggu sekali, macam semayang dengan Quran tadi. Tak dapat sebulan sekali, tak dapat setahun sekali, tak dapat juga bagi pernah berlaku air mata kita menitih. Teringatkan Nabi dalam seumur hidup kita walau sekali. Nabi tengok kita, Nabi nak tengok. Nabi pandang kita, menilai kita. Kita dah sebut tadi, air mata yang terbit kat mata ni tanda ikhlas yang bermain terbuku di hati kita. Betul-betul cinta dan sayang kat Nabi SAW dalam hati. Dia akan keluar kat mata. Duk selawat, duk qasidah, duk memuji-muji Nabi SAW. Itu 3 perkara yang cubalah kita bagi dapat menangis atas dunia ni. Masa sembahyang, masa baca Quran, masa teringat Nabi SAW. Pergi balik yang tadi, Imam Ghazali kata, carilah hati kamu pada 3 tempat tadi. Pertama, masa sembahyang. Seandainya kamu tak temui hati kamu ketika dalam solat, carilah hati kamu ketika membaca Al-Quran. Seandainya kamu tak temui hati kamu ketika membaca Al-Quran, carilah hati kamu di tempat yang ketiga ini, iaitu ketika sedang mengingati mati. Yang ketiga, carilah hati kamu ketika sedang mengingati mati. Teringat mati, tengok kematian, lalu depan kubur, tengok aksiden, pergi ziarah orang mati, jasad yang terbaring, terbujur kaku dalam kain kapan. Bayangkan kita duduk dalam tu, pergi kubur tengok yang lahat yang dah korek, yang ada kosong, belum orang masuk, tengok esok-esok aku duduk dalam tu lagu mana. Lalu tepi kubur tengok, hari tu ada berapa je batu nisan. Lepas 3-4 bulan pula balik tengok dah dekat separuh dah kubur penuh. Aku bila pula teringat pasal mati, hati dia main sentak. Imam Ghazali kata, cari hati kamu. Masa semayang tak jumpa, cari masa baca Quran. Masa baca Quran tak jumpa, cari masa ingat mati. Masa ingat mati sepatutnya hadir. Sebab ada 3 ni ya. Ni last choice. Tempat terakhir. Hanya 3 ni saja yang ada. Kita nak cari hati kita. Covid baru ni, ramai meninggal. Kecil besar, tua muda. Kematian tak kenal.
buat apa, umur berapa, duk di mana, sihat ke sakit ke, tak jangka belaka. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sebut, bila mai saja ajal, datang saja kematian, Allah dah tetap waktu dia. Allah akan perintahkan Israel, cabut nyawa si fulan bin fulan, sekian. Dah sampai masa, la yastakhiruna sa'ah, tak akan tertangguh walau sedetik, wala yastaqdimun, tak akan awal juga walau sedetik. Kalau waktu tu Allah atok pukul 3 mati, dia tak jadi 3 seminit, tak jadi 2.59 ke, tak ada, pukul 3 lah. Ini ajal. Jadi bila teringat pasal mati, hati-hati manusia yang masih hidup, hati-hati hamba Allah, orang beriman yang masih hidup akan sentak, pedih. Imam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah pernah sebut dah. Sayyidina Ali kata apa? Man arada mau'izatan fal mautu takfih. Siapa nak nasihat, siapa teringinkan nasihat, teringin dengar nasihat, nak dapat nasihat, maka kata Sayyidina Ali, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Sebaik-baik peringatan adalah kematian. Sebaik-baik tazkirah adalah kematian. Sebab tu di antara satu sunnah, kita kena pergi kubur selalu. Ziarah kubur. Sebab hadis Nabi sebut, zurul qubura fa innaha tuzakkirul maut. Ziarahlah kubur, pilah kubur, lalulah depan kubur, tengok selalu kat kubur. Fa innaha tuzakkirul maut. Sesungguhnya ziarah kamu pada kubur itu akan mengingatkan kamu pada mati. Bila ingat mati, kita tersentak. Sebab tu dalam 3 cara nak cari hati, Imam Ghazali letak paling lah, teringat mati. Habis dah kah? Tak lagi, tak habis lagi. Ada ayat lagi Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kata apa? Namun seandainya kamu tak temui hati kamu ketika sedang mengingati mati, duk teringat mati, tengok kematian, lalui perkara tentang mati, saudara mara, ahli keluarga ke apa ke, pasal mati tu pun hati tak berasa lagi. Ada orang pergi kubur, ikut orang nak pergi semadikan, nak pergi simpan mayat yang dah meninggal. Dia ikut pergi kubur dengan kawan-kawan, naik motor masuk parking dalam kubur, tepi kubur tu, duduk atas motor hisap rokok, sembang pasal orang mati. Oh, dia tu mati bersiapa, insiden, oh lagu tu, oh dia duduk main, oh tu tamat kubur tu. Orang duk tunduk, duk pergi tepi kubur, hak talqinya, hak tahlilnya, hak nak pergi tengoknya. Nah, yalah, benda ni tak ada kat orang perempuan, ada kat orang lelaki bab kubur ni. Kan salah satu daripada hak sesama Islam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang Islam sesama Islam itu ada 6. Nabi kata, salah satunya apa? Wa idza mata fashabhu. Bila dia mati, fashabhu, iring jenazah dia, dampingi jenazah dia. Tu yang bila orang mati, kita pergi ziarah kematian, pergi tengok, duduk dekat dia. Kalau ada kesempatan, bantu uruskan. Tunggu sampai habis. Dapat 4 perkara urusan kepada mati tu. Orang mati kan 4 perkara kita kena buat. Rukun ke atas si mati. Pertama, mandikan. Yang kedua, kafan. Yang ketiga, solat. Yang keempat, disemadikan. Ikut sampai kubur. Wa idza mata fashabhu. Nabi kata, hak Islam sesama Islam, bila dia mati, kita ikut dia sampai kubur. Jadi bila dah terlibat benda tu dengan perkara kematian, boleh ke hati tak sentak? Boleh jadi ada lagi hati yang tak sentak, yang dah keras sangat. Maka Imam Ghazali kata, apa ayat tadi? Seandainya kamu tidak temui juga hati kamu ketika sedang mengingati mati, di saat itu angkatlah tangan, tadahlah menghadap langit, berdoalah kepada Allah, mintalah hati yang baru, kerana kamu sudah tidak lagi mempunyai hati. Na'udzubillah. Bila teringat mati pun tak main berasa, maka tak ada pilihan dah.
Kerana itu yang terakhir. Maka Imam Ghazali sebut ayat di hujungnya. Bila teringat mati pun tak berasa, maka tolonglah cari masa duduk berdoa ke Allah. Ya Allah, bagilah ke aku hati yang baru. Kerana di saat itu, kamu sudah tidak mempunyai hati, Imam Ghazali kata. Teringat mati pun tak rasa apa. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Ketiga dah. Last. Ketiga kan berhenti kan? Tak selalu kuliah berapa lama? Sejam kan? Sejam lebih-lebih sikit. Pukul 8 boleh berhenti. Puasa tak ini? Puasa? Oh puasa. Nak berhenti awal. Saya puasa tak? Sekali saya ada tempat lain pula lepas asap. Saya mai tadi saya risau tengok jalan. Ramai ambil cuti awal. Esok kan cuti dah. Saya nak mai tadi. Saya kan daripada Bertam Pelabatah nak sampai sini 55 minit tadi lah. Kan kalau ikut boleh 50 minit. Dekat-dekat sejam nak sampai tadi pasal kereta banyak juga. Saya main ikut ni okey lagi. Nak menghala ke utara. Saya duk fikir ada apa. Siang hari baru pukul 1 lah apa semua. Baru teringat esok dah cuti dah. Pakat balik awal. Kawan-kawan saya apa balik belah timur tu dah berkongsi dah. Penat lelah. Susah payah dalam perjalanan. Mereka dah sangkut jam dah, teruk. Ada yang baru sampai selepas 8 jam. Semalam dia baru tolak balik. Pagi tadi baru sampai, lepas subuh baru sampai, esok atas jalan. Jadi saya nak pergi lagi, program saya lepas asar, saya risau juga. Jadi apa-apa kan. Baik. Last saya kata nak tutup tu. Kita ambil satu kesimpulan yang diberikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mungkin ibu ayah pernah dengar yang ni. Kesimpulan untuk kenal tanda hati kita mati. Tadi kan bercakap sampailah kan, Imam Ghazali kata masa ingat mati pun hati tak berasa. Maka kerahnya hati. Hati ini telah duduk dalam posisi yang ketiga. Kan? 3 jenis hati tadi. Pertama hati bersih. Kedua hati yang rosak atau hati yang kotor. Yang ketiga hati yang mati. Tanda hati mati, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada 2. Mudah ya. Kesimpulan bagi tanda hati mati itu ada 2. Nak sebut tanda hati mati ni banyak. Kalau kita nak list down, nak buat senarai dia. Ni kita ambil kesimpulan, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Hikam. Misal dengar kitab Al-Hikam, kitab tasawuf yang tinggi ya. 2 tanda hati mati. Yang pertama, bila mana terlepas berbuat kebaikan, dia tak berasa rugi. Bila terlepas untuk buat sesuatu kebaikan, sesuatu amal, dia tak berasa rugi. Ni tanda hati yang dah tak betul. Hati rosak, hati mati, hati kotor. Ni. Apa saja benda yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, Allah suka, Nabi suka, bawa kita ke syurga, semua benda tu, kita terlepas buat. Tapi kita tak berasa rugi. Kita ada masa, tengok orang duk baca Quran. Kita ada masa, tak buat apa pun. Handphone duk pegang kat tangan. Tengok kawan tu, oh dia baca Quran, oh dia baca Quran. Tak apa, dia nak baca-baca. Aku ni kot, tak apa kot. Dia tak berasa. Orang bangun semayang, kita tak ada nak keluar, tak ada kalut nak pergi mana pun. Duk tang tu dari tadi. Orang bangun semayang, orang baca Quran. Kita tengok orang buat, kita tak buat. Tabung lalu depan, kita ada rezeki lebih. Kita ada boleh nak infak. Tapi biar. Benda yang kebaikan kita terlepas. Tengok orang duk angkat barang kan. Letih nampak dia ni berumur tu. Angkat barang tu jatuh ni jatuh. Kita tengok kita ada kemampuan. Tulang empat kerat ni Allah bagi. Sihat, tenaga, elok. Semua duk ada. Tak pergi tolong. Tengok ikut jauh. Apa sahaja kebaikan yang kita boleh buat. Tapi tak mau buat. Dan bila kita tak buat, tak mau buat, sengaja ke, terlepas ke, tak sengaja ke, kita tak berasa rugi. Itu tanda pertama hati mati. Sebab tu ta'rif, definisi yang betul kepada 5 hukum
Kan kita mengaji ada 5 hukum fardu ain, kita mengaji ada 5 hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tolong betulkan salah satu takrif tu. Wajib kalau kita buat dapat pahala, wajib buat, tak buat berdosa ataupun tak sah. Kan? Jika wajib tu kita terjemahkan sebagai rukun lah, macam rukun sembahyang kan, tak buat tak sah. Wajib buat dapat pahala, tak buat dosa. Sebab hukum dia wajib. Haram buat berdosa, tinggal benda haram, dapat pahala. Sebab kita mengelak, kita tak buat. Dia bukan tajuk buat tak buat, dia bukan tajuk buat je, tajuk tinggal pun kena faham. Buat benda haram berdosa, tinggal benda haram, ada ke tinggal benda haram? Iyalah. Orang ajak kita mengumpat orang, kita tak join sekali. Mengelak tu. Orang ajak kita, jom kita punting puasa. Kita mengelak, dapat pahala. Nah, Allah akan dalam bab pahala ni Allah tak berkira kan. Kita niat buat benda baik, tak buat lagi, dah dapat pahala. Tapi benda jahat, kita baru niat buat, Allah tak rekodkan lagi sebagai dosa, selagi kita tak buat. Maha pemurah dan pengasihnya Allah dekat kita. Wajib, haram, apa lagi? Sunat. Yang ni nak kena betul ni. Sunat, buat dapat pahala, tak buat baru sebut tak sah. Sunat buat dapat pahala, ramai orang terjemah. Bila tak buat, ramai kata tak berdosa, atau ada sebut tak dapat apa. Sunat buat dapat pahala, tak buat rugi, bukan tak dapat apa. Betul balik yang tu. Di antara penyesalan besar saya dan kita semua di hari akhirat nanti, bila dibentangkan amalan kita di mahkamah Allah, dibicarakan amal baik amal buruk, penyesalan besar kita apa dia? Tak buat benda sunat. Apakah itu sunat? Apakah itu amalan sunat yang kalau kita tak buat tak apa je pun? Maknanya tak catat dosa tu kan, kita sebut tadi. Sunat ni apa dia? Ia menampung kepada perkara fardu. Pernah ada seorang ulama dalam kuliah tu, ada seorang tanya soalan, wahai Tuan Syekh, seandainya saya duduk atas dunia ni, saya hanya buat perkara wajib dan saya tak tinggal langsung segala yang wajib, yang fardu semua saya buat, tapi satu perkara sunat pun saya tak buat, bagaimana nasib saya di akhirat? Layak tak saya masuk syurga? Ada orang tanya soalan tu. Apa jawab Tuan Syekh tadi, ulama tadi? Kita manusia tak lekang dari dosa. Dosa tu sentiasa ada dengan kita. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, tak ada hari ni, dia ada esok. Sebab kita tak maksum. Dan kita pula tak dapat jamin bagaimana penamat hidup kita. Tak ada siapa berani bagi jaminan dia akan mati dalam keimanan. Dia akan mati dalam keadaan sempat bertaubat. Dia akan mati dengan husnul khatimah. Yang dia boleh hanya mengharapkan doa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, ambil nyawa aku dengan nyawa dalam keadaan aku buat benda baik, aku sempat bertaubat. Di antara doa para ulama, Allahumma ghfir lana wa tub alaina qabla al-maut. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, terima taubat kami sebelum kami pejam mata, sebelum kami mati. Wa akrimna wa la tu'azzibna ba'dal maut. Muliakan kami dan jangan azab kami selepas kami dah mati. Kita minta doa ke Allah, minta doa, Allah ampunkan kita, terima taubat kita, bagi kita sedar diri untuk bertaubat sebelum mati. Tapi kita boleh jamin tak? Tak boleh jamin. Ada orang hidup dia soleh, abid, beribadah, taat pada Allah, hujung hayat dia Allah hantar uji, na'udzubillah, mati dalam keadaan kekufuran. Ingat tak kisah ulama Barsisar tu? Ada orang yang hidup dia teruk, rakyat, masyarakat cemuh dia, hang kotor, hang tak ada tempat dalam syurga, hang sekian. Di akhir hayat dia Allah tunjuk kepada dunia. Allah tunjuk kepada dunia. Jealousnya kita, cemburunya kita. Kita hidup bertahun-tahun sebagai Muslim. Saya baru ni dapat berita. Saya banyak terlibat dengan NGO, pergi berdakwah di pedalaman. Sabah, Sarawak ke.
Misi kami, agenda kami dakwah di pedalaman, Islamkan orang dengan hidayah daripada Allah. Ibu ayah bayangkan, baru ni kami dapat berita. Orang yang baru masuk Islam di tangan da'i kami. Baru masuk Islam. 2 hari. Meninggal. Baru 2 hari masuk Islam, dia meninggal. Umur dia berapa? 54 tahun. Baru 2 hari masuk Islam, meninggal. Ya Allah. Jealous tak? Cemburu tak? Sebelum ni dia tak ada agama, Kristian pun tak. Dia pagan atau sebut pagan. Kalau kita kat luar ni kita sebut atheist, orang yang tak pegang pada agama, tak percaya pada Tuhan. Di pedalaman sana, depa ni nak turun ke laut, dia ada baca-baca. Nak cucuk tanam, ada baca-baca. Kalau hujan sikit lah, dia percaya. Dia tak ada Tuhan dia. Dia kepercayaan pada alam. Percayaan kepada perkara sial-sial ke apa jenis lagu tu. Macam hari tu kami dapat berlangkas. Nak ambil gambar kan. Dia lari. Dia marah kami. Dia ada kepercayaan apa atau kan. Jadi depa lagu tu. Dan dia masuk Islam baru 2 hari. Meninggal jatuh pokok. Nak cari kayu api. Jatuh pokok. Buat kerja mulia. Cari kayu. Cari pendapatan keluarga. Hidup lagu mana pun kita, penentunya adalah hujung. Al-umuru bi khawatimiha. Urusan seseorang, urusan apa-apa pun, penamat dia. Kita buat majlis, kan? Orang buat majlis apa-apa. Sepanjang majlis, katalah majlis tu sebulan. Orang nak tengok 2-3 hari lah tu. Apa kesan dia, apa hasil dia. Penutup dia kan. Itu manusia. Jadi kita tak ada jamin. Tuan Syekh tadi jawab kepada soalan tu, dia kata apa? Kita pertama tak lekang dari dosa. Dosa duk buat, tak berhenti. Yang kedua, kita tak boleh jamin kita mati lagu mana. Mati baik ke mati buruk? Mati sempat taubat ke tak sempat taubat? Jadi bila soalan tu dalam kuliah jemaah tu tanya, aku hanya buat yang wajib, yang fardu, tak buat yang sunat. Aku punya nasib akhirat lagu mana? Jadi bila kita tak dapat jamin lagu tu, yang wajib sahaja bekalan yang kita bawa pergi akhirat. Pahala daripada amalan wajib. Maka sekarang aku nak tanya kamu balik. Tuan Syekh tu tanya balik kepada orang yang bertanya tu. Kamu boleh jamin tak kamu boleh masuk syurga? Dia diam, dia tunduk, dia geleng kepala. Jadi ayat di situ boleh disebut mustahil seorang hamba Allah itu dia boleh masuk syurga dengan hanya amalan fardu dan wajib yang dia buat tanpa buat langsung amalan sunat. Mustahil. Sunat itu penampung kepada yang wajib. Wajib kita pun dah banyak cacat, banyak tinggal, banyak kurang, tak cukup tu, tak cukup ni, kena qada yang tu, kena qada yang ni, hutang yang tu, hutang yang ni. Tiba-tiba hak sunat tak mau buat. Dalam bab qada, mohon saya share sikit, nak tutup dah, tak tutup lagi. Okey. Dalam bab qada, soalan yang berulang orang tanya. Alim ulama ramai dah jawab. Saya bukan di tempat orang yang nak menjawab soalan. Saya bukan di kalangan alim ulama fiqh sebagai qadi, tidak. Cuma nak bagi faham kerana soalan kerap timbul. Ustaz, apa gunanya saya yang masih banyak hutang perkara wajib, puasanya, khususnya semayang, qada semayang tak habis lagi, kan ulama kata semayang sunat tak ada guna. Ibadah sunat ni tak ada guna jika yang wajib masih tak settle. Duk qada tak habis lagi. Tolong faham. Ada ulama hurai bagi faham dengan jelas. Siapa yang ada hutang ibadah wajib, khususnya semayang, dia tak bayar langsung lagi. Tak mula lagi qada. Tak start buat lagi. Yang ni confirm. Sunat bagi dia tak ada apa. Ibadah sunat dia tak ada apa langsung. Kerana tak selesai lagi hutang hak wajib. Hak ni memang jelas-jelas termasuk dalam yang kita sebut. Tidak ada guna buat yang sunat jika tak selesai yang wajib. Hak ni golongan pertama. Mereka yang tak bayar lagi. Tak start lagi. Qada dia tu tak buat langsung lagi. Adapun bentuk kedua, huraian ulama berkenaan tajuk ni. Ulama kata apa? Bila ada hutang, sambil buat yang sunat, niatkan yang wajib. Contoh, paling banyaklah kalau kita muhasabah dalam hidup umat Islam, kalau solat apa yang paling, kalau orang tinggal paling banyak semayang apa? Subuh. Dia tak?
Jadi bila subuh tu 2 rakaat, maka bila buat yang sunat, niat sebagai solat qada. Contoh ada pendekatan ulama kata macam kita semayang khusus, ibadah yang khusus pada waktu tertentu, khusus macam tarawih, hanya ada dalam Ramadan. Maka duduk belakang imam, semayang tarawih. Imam dengan jemaah ni semayang tarawih, kita niat semayang subuh. Ada ulama kata, jika betul hutang kita yang sangat banyak dan kita buat pun jarang-jarang, maka niatlah semayang tarawih itu, niat semayang subuh. Dan ulama kata niat sekali dengan tarawih. Macam kita kan dalam kitab sebut, kita tak tinggal tahiyatul masjid, tapi satu hari itu terlambat. Pergi tandahnya, kalau ambil wuduk balik terkentut ke, naik-naik atas masjid tak dan dah qabliyah dan tak dan tahiyatul masjid. Naik-naik bila dah qamat, maka nak angkat takbir masa semayang fardu tersebut, maghrib ke, isyak ke, subuh, zuhur, asar ke, angkat takbir, niat solat tersebut, solat fardu tu, niat sekali tahiyatul masjid. Dan kena ada tanggapan, kitab sebut ni, kena ada tanggapan kata Allah terima dua-dua. Siapa niat dua-dua, solat fardu dan tahiyatul masjid, tapi dia deny siap-siap, menafikan dalam hati dia, bukan dapat pun, maka tak dapat. Tapi bila bergabungnya 2 niat, yang wajib dan yang sunat, mesti dahulukan niat yang wajib. Macam kita puasa, kan? Kita puasa, nanti Syawal, pakat nak puasa sunat, puasa Syawal. Lepas tu ada yang nak ganti siap-siap. Afdalnya khususkan puasa Syawal 6 hari. Lepas tu baru puasa ganti, tu afdal. Kalau nak gabung juga boleh, tak ada masalah. Tapi bila niat qada dan niat puasa Syawal. Apa saja puasa sunat lah. Niat qada dan niat puasa sunat. Nak qada kena dengan hari Isnin, niat puasa sunat Isnin, yang tu niat yang kedua. Dahulukan niat yang wajib. Begitu juga dengan sembahyang. Itu dalam bab qada. Nak bagi perjelas dalam bab amalan sunat ni, kita duk cakap tajuk sunat, nak buat sunat banyak, kan? Jadi orang tanya soalan, kita tak nak buat yang hak qada, hak hutang, hak wajib banyak lagi. Ulama ada bila tanya setengah ustaz kata hak sunat tak ada guna. Ni huraian dia banyak. Antara lagi ulama hurai, kalau kita duk buat dah qada berterusan, lepas sembahyang subuh sekali lagi, tu antara cara yang ulama ajak. Nak qada lagu mana? Kalau orang tersebut qada dia tanpa henti, tapi dia mati dalam keadaan tak habis qada, tapi dia bertaubat dah dengan dosa dia tak sembahyang ke contohnya, taubat, qada tetap kena qada sebab tu hutang. Tapi kerana dia punya semangat, istiqamah, konsisten bayar hutang tak berhenti, mati dia dalam keadaan dia terima, mati dalam keadaan dia bersih, mati dalam keadaan tak ada hutang. Sebab dia tak pernah berhenti selesaikan hutang. Cara dia macam mana? Setiap hari, setiap kali lepas sembahyang fardu yang tunai, dia sembahyang qada. Setiap hari dia buat. Tapi bila ada masa lapang, janganlah sembahyang sekali je. Hutang subuh banyak, lepas subuh sembahyang subuh sekali je. Kena buat selalulah. Tu nak kena jelas juga dalam bab tu. Hak satu lagi tak hak saya nak sebut berkenaan dengan khusus macam tarawih ni. Seandainya orang tu duk qada, dia tak berhenti, dia duk banyak hutang selalu, tapi masih ada lagi hutang sembahyang, tapi dia tak berhenti, setiap hari dia buat. Lepas subuh sembahyang balik subuh, lepas zuhur sembahyang balik zuhur, nak ganti balik sembahyang hak dulu berapa puluh tahun dia tinggal. Orang lagu ni untuk ibadah sunat yang khusus, dia kena niat, dia boleh niat ibadah sunat yang khusus. Contoh tarawih. Tarawih kan hanya ada dalam Ramadan. Tiba-tiba dia nak niat sembahyang qada saja. Tarawih dia pergi ke mana? Nak jumpa pula sebelah bulan lagi. Maka boleh niat tarawih, tak perlu niat solat qada. Sebab dia duk buat setiap hari, konsisten, dia bayar hutang qada dia. Bagi jelas. Saya tak mau lagi ada kategori yang duk sebut qada tak habis lagi, nak bercakap tajuk sunat buat apa. Allah pandang pada sunat kita, jika kita di kalangan yang ada hutang tapi setiap hari duk bayar, tak berhenti, konsisten dengan kita punya qada, insya-Allah. Baik. Tu jelas hak cerita tak sah pasal sunat tu. Hukum yang 5 tu kan. Wajib, sunat, bila buat dapat pahala, tak buat rugi. Dan kita cerita juga selingan tadi yang Tuan Syekh ulama seorang tu jawab kepada soalan jemaah tu. Dia kata mustahil kita masuk syurga dengan amalan wajib sahaja, mustahil.
Sunat penampung kepada yang fardu. Tak cukup pahala kita dengan fardu. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Hidup kita atas dunia ni dengan kefarduan yang kita buat tak cukup lagi nak bayar kewajipan kita pada Allah, pada diri kita, pada Islam. Tu pentingnya tampung-tampung dengan amalan sunat. Baik itu Ibnu Athaillah kata, tanda pertama hati mati, dua tanda kesimpulan ni. Pertama, bila dia terlepas buat benda baik, dia tak berasa rugi. Oh, tak mangkit esok lah. Dia bukan risau pasal ni, dia risau pasal lapak. Dia tak mangkit esok, automatik mungkin dia tak dan subuh ke apa ke. Mungkin dia tak dan semayang tahajud ke apa kan. Confirm tahajud tak ada. Subuh mungkin dia mangkit, masih ada waktu subuh kan. Dia mangkit mungkin 6.30 ke. Subuh ada lagi, mungkin dia dan. Tapi dia mangkit-mangkit, oh tak dan esok. Dia tak teringat benda-benda lain yang selama ni mungkin dia pernah buat. Dia boleh buat apa, tahajud ke apa. Kan di antara kerugian besar di bulan Ramadan ni apa dia? Antaranya mangkit esok tapi tak tahajud. Terlepas apa-apa, tak dapat subuh berjemaah, tak dapat subuh waktu, benda-benda tu. Tak dapat baca Quran. Sama ada sengaja atau tidak. Tanda hati mati, dia tak berasa rugi. Yang kedua, yang terakhir. Yang ni yang akhir betul. Tadi tak betul. Tanda kedua hati mati, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, lawan bagi yang pertama. Apa dia? Bila dia berbuat kejahatan atau kemaksiatan, dia tidak rasa menyesal. Tanda pertama, bila dia terlepas buat benda baik, amal kebaikan, ibadah apa-apa, dia tak rasa rugi. Tanda kedua, dia pergi buat benda tak betul, benda jahat, benda salah, Allah marah, yang datangkan dosa. Dia terbuat ke, sengaja buat ke, dia tak menyesal. Kalau dia terasa, dia insaf, dia teringat balik, dia menyesal, hati masih hidup insya-Allah. Keluar rumah pagi-pagi nak pergi kerja. Pagi tadi tak sok. Bini, suami isteri masam muka. Abang tak gerak saya. Awak lah patut bangun awal, awak nak prepare makan sok. Salin duk salah suami isteri. Tekak-tekak. Suami tinggi suara kat bini. Suami keluar pergi kerja. Atas kereta nak pergi kerja, teringat, tak kena aku kata lagu tu kat dia tadi. Dia tak taubat lagi tu. Dia tak istighfar apa pun. Tapi dia mai apa? Nyesal. Dia mai teringat, tak patutlah aku tinggi suara kat bini aku. Hati bila hidup ada sekelumit iman, insya-Allah lepas buat benda salah, dia menyesal. Dia nak tarik balik benda tu. Dia teringat balik, dia tak senang. Nabi dah kata, ma tatma'inna ilaihil qulub. Apa-apa yang kita buat, hati tak tenang, tak elok tu. Tanda sesuatu itu tak elok bila hati tak tenang. Kita resah gelisah. Orang yang buat jahat, mana pernah tenang? Melainkan hati dia dah teruk sangat, total loss sangat. Kan ada orang yang buat jahat, dia gelak. Sekeh kepala orang, gelak-gelak. Khianat orang, zalim kat orang, dia angkuh. Seronok cerita kat orang. Orang yang zalim, aniaya kat orang, dia buat, dia angkuh. Dia buat, dia bangga. Dia buat, dia tak rasa bersalah. Apa masalah kat dia? Hati dia dah 100% jahanam rosak. Tu yang bila buat salah, tak menyesal. Bukan kotak biasa-biasa, bukan rosak biasa-biasa. Ada hak elok tak elok, teruk terus, total loss. Na'udzubillah. Tu yang bila teringat pasal mati pun tak berasa apa. Itu dua tanda Ibnu Athaillah kata. Tanda hati mati, terlepas buat benda baik, amal kebaikan, ibadah apa-apa, tak berasa rugi. Yang kedua, bila dia terbuat atau sengaja buat benda salah, benda dosa, benda maksiat, dia tak menyesal. Menyesal itu salah satu dari syarat taubat, kan? Syarat taubat satu je, kita istighfar dan kita mai menyesal. Kita minta ampun ke Allah, ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, aku ingin bertaubat. Ya Allah, terimalah taubat aku. Dengan ayat tu, lepas tu mai menyesal kepada perbuatan tadi. Allah ampun dosa kita. Tu dosa besar. Dosa besar dengan dosa kecil sekali lah. Dosa kecil ada boleh terampun dengan amalan tertentu. Kita ambil ayat semayang. Nabi sebutlah hadis. Bila ambil ayat semayang, setiap air lebihan yang menitik jatuh itu menggugurkan dosa kita. Tu dosa kecil.
Siapa tengok muka mak ayah dia, gugur dosa, tu dosa kecil. Siapa tengok Kaabah, gugur dosa, dosa kecil. Nabi sebut dalam hadis lagi pasal Ramadan, man qama ramadana atau man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh dalam Ramadan, hidupkan Ramadan ni. Puasa dia cermat, dia jaga betul. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya yang telah lalu, dosa kecil. Dosa besar syarat nak terampun mesti taubat. Tak jadi dengan amalan tertentu terampun dosa. Hak dosa besar wajib taubat. Dosa besar ada berapa? Dosa besar ada berapa? Banyak. Jawab tu jawapan paling senang. Sebut banyak. Jawapan selamat. Ada 70. Dosa besar ada 70. Ada hadis sebut 7, ada hadis sebut 15 lah kan. 15 maksiat menurunkan bala. Nabi sebut ijtanibu sab'al mubiqat, hindarilah kamu 7 perkara yang mendatangkan akibatnya dosa. Imam Az-Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Osman Az-Zahabi mengarang kitab nama Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada berapa? 70 dalam tu. Dosa besar ada 70. Carilah kitab tu, kita pun tengok, oh ni hak ni dosa besar. Kita pun kenal jenis-jenis dosa. Kita pun tahu, kita pun faham, kita tahu. Maka kita kena bertaubat. Dosa besar nak cuci dengan taubat. Wallahu a'lam. Awak tengok macam ada benda tergantung je kat saya. Habis dah ni. Ada lagi ke? Ada hak tergantung dah, hak poin-poin saya sebut tak ada kan? Hak 2-nya, hak 3-nya, hak tu, hak ni semua ada tergantung, tak ada lah. Sebab kalau tergantung saya berhutang. Berhutang dia elok. Satu elok, satu tak elok. Tak eloknya saya tak senang duduk. Yang eloknya nak suruh panggil saya main lagi. Betul tak? Tu pun kalau sudi panggil. Tapi saya satgi pihak apa ni, Ustaz Jafri kata, pihak Faizin kata, duk panggil ustaz yang tak main-main. Ni pun jadual pun mujak kena dengan waktu free. No? Jadi kalau tak ada apa, alhamdulillah, insya-Allah. Wallahu alam. Saya minta maaf ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, para ahli syurga sekalian yang dirahmati Allah semua. Jadi kalau apa dalam penyampaian saya bagi tajuk berhati-hati dengan hati tu, ada yang mengharapkan penyampaian bagaimana, yang macam mana, tengok-tengok saya sampaikan cara lain. Yang tu saya nak bagi nampak. Tajuk berhati-hati dengan hati tu nak bagi nampak. Selama ni kita duk buat apa-apa, kita rasa selesa, rasa senang, rasa seronok. Kalau hati kita elok, maka alhamdulillah. Kalau hati kita ada masalah, dia ajak kepada benda tak baik. Kadang-kadang kita manusia tak sedar benda tu tak elok kat kita. Lepas ramai orang main tegur, baru kita perasan, oh aku jenis cakap lagu tu. Orang kita tak sedar, kita jenis duk biasa mulut kasar. Cakap kasar, mulut lepas, cakap lepas. Betul orang main tegur, kita kata, oh, hang kok jenis aku tu. Tengok-tengok ramai main tegur, maknanya memang betul. Rupanya, padahal benda tu salah. Tapi kita tak sedar selama ni. Pasal apa? Hati kita. Pemandu kita ni. Sebab tu berhati-hati dengan hati. Hati bersih, alhamdulillah. Hati yang baik, alhamdulillah. Apa ubat bagi hati? Zikir, baca Quran, dengar tazkirah, dengar kuliah, berdamping dengan alim ulama. Istighfar selalu, bayangkan nikmat-nikmat Allah, bayangkan kebesaran Allah, maka kita akan kerdil, kita akan sedar dosa banyak, maka kita cuba nak bagi hati. Kita perut lapang, kita bagi makanan, hati kita pun lapang. Dia perlukan makanan dia. Bagi. Inilah yang ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, duduk dalam majlis ilmu, duduk tempat mulia madrasah yang rahmat mencurah-curah turun banyak, berkat semua penuh, insya-Allah. Kita tergolong di kalangan yang mengharapkan hati yang suci bersih, yang nak bimbing hidup kita hingga kita mati, dan kita nasib kita di hari akhirat nanti lagu mana, kita pun tak tahu. Maka tu penting. Kita nak ambil tahu pasal hati kita ni. Berhati-hati dengan hati, insya-Allah. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya mohon kemaafan ibu ayah semua, terkasar bahasa, tersalah bicara, termakan masa. Wa ma asabani min hasanatin faminallah, wa ma asabani min sayyi'atin famin nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها تامة. اللهم بارك لنا واغفر لنا وارحمنا في شهر رمضان الكريم. اللهم ارفع درجاتنا بشهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا إلى آخر رمضان وارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وتب علينا قبل الموت وارحمنا ولا تهنا عند الموت وأكرمنا ولا تعزنا